Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar, nak tentukan, nak membandingkan dan mentafsirkan data yang terkumpul. Maksudnya hari ini kita ada data, lepas tu ada dua jenis data, kemudian kita nak pilih data mana yang lebih baik. Okay, dan cara macam mana nak tentukan pilihan kita tu adalah tepat. Okay. Maksudnya hari ini kita nak belajar membanding dan mentafsir. Okey, soalan nombor 12 ni saya terangkan secara ringkas. Dia sebenarnya soalan ni nak hasilkan apa? Dia cerita dia ni pasal ada bunga, dua jenis bunga raya, iaitu bunga raya A, bunga raya B. Okey, sekarang ni soalan ni nak tentukan bunga raya mana sebenarnya yang lebih mekar, kembang besar. Okay, so maksudnya kalau nak tanam tu nak pilih jenis bunga raya yang mana? Nak pilih jenis raya A atau B. So dalam uji kaji yang dia buat, maksudnya jenis A tu ada 40, jenis B pun ada 40. Okay, uji kaji dia buat Okay, dia kira berdasarkan diameter lah. Contohnya diameter daripada 13 hingga 13.4. Diameter ni maksudnya kelopak lah. Okey, ni diameter ni contohnya bunga raya, dia kira diameter ni. Okey. Berdasarkan ni contohnya ada 4 bunga raya A, diameter dia antara 13 hingga 13.4. Ada 9 pokok bunga raya B, diameter dia antara 13 hingga 13.4. Okey. So nak pilih bunga raya yang mana sebab data dia berbeza. Okey, data dia berbeza. So kita tak tahu antara A atau B yang lebih baik. Okey, cara nak pilih dia. Okey, pertama sekali tentukan nilai min. Okey, ini adalah untuk kiraan untuk hybrid A. Kita cari min dia. Kemudian kita cari sisihan piawai dia. Okey, cara nak kira ni saya dah ajar sebelum ni. Nanti saya paparkan balik semula cara nak kira sisihan piawai, macam mana nak gunakan rumus ni. Okey, sekarang ni hari ni kita cuma nak belajar apa fungsi sisihan piawai, apa fungsi min sebenarnya. Okey, so untuk hybrid A kita dapat min kita adalah 14.35, manakala untuk sisihan piawai dia adalah 0.64. So kita masukkan dalam, kita buat catatan sikit. So untuk jenis A, min dia kita dapat 14.35, sisihan piawai dia ialah 0.64. Okey, manakala untuk hybrid B, maksudnya jenis bunga raya jenis B, kita kira min dia adalah 14.1, sisihan piawai dia ialah 0.7. Min adalah 14.1, sisihan piawai dia adalah 0.7. Okey, sekarang ni kita dah ada maklumat. Soalan pertama, kelopak mana yang lebih mekar? So nak tahu kan kelopak mana yang lebih mekar adalah berdasarkan nilai min. Okay, so yang mekar adalah yang mempunyai nilai min yang besar lah. So maksudnya adalah bunga raya jenis A. Okay, yang mana konsisten? Konsisten tu maksudnya okay, saya cerita pasal nak tentukan konsisten ni. Contohnya ini adalah nilai min. Ini adalah nilai min. Ya, tengah-tengah ni nilai min. Purata. Okey. Lepas tu ada nilai yang lain. Contohnya ni. Nilai kat sini ada. Kat sini ada nilai. Kat sini ada nilai. Okey. Bulatan kecil ni ada nilai. Ni maksudnya taburan. Taburan data tersebut. Okey. Ni satu kes. Ni kes yang kedua. Ni pun taburan data dia.
Okey. So kalau antara situasi A dengan situasi antara dua situasi yang kiri dengan kanan. Mana nak tahu lebih konsisten? Yang ini adalah lebih konsisten. Kenapa kita kata lebih konsisten? Sebabnya taburan data tu berhampiran dengan nilai min. Taburan data tu maksudnya ni, jarak dia dengan min tu dekat. Inilah yang kita kira sisihan piawai. Yang warna purple ni. Inilah sisihan piawai. Kenapa dia konsisten? Sebabnya sisihan piawai dia lebih kecil. Okay. Berbanding yang ni, jarak serakan data dengan min tu, jarak dia jauh. Okay, bila jarak jauh, maksudnya dia memberi bacaan sisihan piawai yang besar. Okay, ini situasi sisihan piawai besar. Ini situasi sisihan piawai kecil. So, kalau nak tahu dia konsisten ataupun tidak, maksudnya nilai sisihan piawai dia tu mestilah kecil. So, sama dengan kes kita ni tadi. Nak tahu bunga raya mana yang memberi bacaan konsisten dengan tahap kebesaran kelopak dia. So, kita cari sisihan piawai yang kecil. So, iaitu jenis A. So, kesimpulan yang kita boleh buat, kalau nak pilih jenis bunga yang mana yang lebih kita nak tanam, adalah kita pilih jenis A. Kenapa? Sebabnya min dia besar. Min dia besar menunjukkan bahawa dia lebih mekar. Sisihan piawai dia lebih kecil, maksudnya konsisten lah. Maksudnya uji kaji kita tadi berdasarkan 40 pokok. Maksudnya 40 pokok tu dia lebih konsisten. Maksudnya nilai bacaan kelopak dia tu menghampiri nilai min dia. Okey, itu saja.